Pada 11 Oktober 2013, François Michaud ditemui mati di rumah agamnya di Belgium. 1 peluru di kepala dan tiada tanda pergelutan. Bahagian yang paling mengganggu, pembunuh itu bukan orang asing. François tinggal di kediaman desa ini bersama suaminya, Yves. Sebagai istri ketiga kepada pewaris kaya, dia menikmati kehidupan mewah yang tenang. Grand Manor adalah tempat peristirahatan sehingga segalanya berubah. Selepas Yves meninggal dunia pada tahun 2011, François ditinggalkan sendirian menjalani hari-hari persaraannya. Ketegangan mula timbul, pertikaian warisan yang pahit memecah belahkan keluarga, dan François tanpa sadar menjadi sasaran. Tanpa pengetahuan François, satu rancangan sedang dijalankan untuk memastikan dia tidak pernah menuntut apa yang sepatutnya menjadi miliknya. Dan pada malam 11 Oktober 2013, rancangan datang menjadi kenyataan. Pada usia 72 tahun, François Michaud telah dibunuh di rumahnya sendiri. Pelaku mengatur tempat kejadian seolah-olah berlaku pecah masuk, tetapi polis dengan cepat menemui bukti yang mendedahkan jenayah yang dirancang dengan teliti. Untuk pertama kalinya dalam masa yang lama, saya meneroka semula di negara asal saya, Belgium, dan saya telah menemui satu tempat yang sangat menarik yang terletak tidak jauh dari sini. Pemilik tempat ini telah dibunuh oleh salah seorang waris mereka, dan rumah ini agak menyeramkan serta mempunyai aura yang pelik. Tetapi kita akan pergi melihatnya sekarang, dan kita akan lihat apa sebenarnya tempat ini. Kita akan lihat apa sebenarnya harta ini. Oke, jom, mari kita tengok. Masih sangat sejuk di sini pada waktu pagi di Belgium. Ia betul-betul bersebelahan dengan sebuah sejenis taman semula jadi di sini. Okay, we're on the property. Ada satu lagi rumah di sebelah sini yang kami sendiri tak tahu apa sebenarnya. Memang langsung tak tahu, tapi rumah yang kami datang untuk. Ada betul-betul di sini, di sekeliling sudut ini. Ia telah ditinggalkan sejak tahun 2011 dan sekarang dah penuh dengan semak samun. Tengok tuh, jelas nampak tiada siapa. Datang ke sini lagi. Baiklah, jom kita tengok tempat ni dan rakam video epik tentangnya. Pagi yang sangat indah di Belgium dan saya dah jarang sangat teroka negara sendiri sekarang. Tapi saya patut buat lebih kerap sebab ia betul-betul tunjukkan keindahan negara saya sendiri. Tapi tempat yang kami nak tunjukkan pada anda hari ini, ya, anda dah dengar dari cerita tadi, keindahan itu semua ada di sana. Saya semakin banyak menemui tentang orang-orang ini dan kisah mereka semasa saya berada di sini. Tapi ia jadi semakin menyeramkan lagi lama saya di sini. Jom kita bongkar beberapa misteri sambil kita jelajah tempat ini. Anda boleh nampak dengan jelas dari halaman belakang yang saya kena betulkan kesilapan saya tadi. Saya sebut 2011 sebelum ini, tapi sebenarnya tempat ini telah ditinggalkan sejak 2013 apabila François, ibu tiri kepada Honor, telah dibunuh dengan tembakan di kepala sebenarnya di dalam rumah ini, di dalam rumah agam ini. Satu kisah yang sangat menyedihkan. Kisah. Ada juga rumah ini di atas tanah ini dan saya sebenarnya tak tahu ia digunakan untuk apa. Ada pagar di sekelilingnya seperti yang anda boleh lihat, tapi ia kelihatan seperti sejenis institusi dan saya rasa ia bukan sebahagian daripada rumah itu sendiri. Ada juga pagar dan semuanya dan nampaknya ia langsung bukan sebahagian daripada hartanah ini. Tapi ya, Yves dan François dan bapaknya, mereka semua orang yang sangat kaya dan dia dalam industri besi. Dan seperti yang anda boleh lihat, ada 3 garaj, rumah agam yang cantik di kawasan desa Belgium.
Mereka memang banyak duit untuk dibelanjakan. Malah mereka ada rumah di Spanyol yang itu. Banyak betul barang, ya Allah. Saya pun tak perasan ada kereta di sini lagi. Wow, itu sebenarnya kereta yang agak cantik. Kita ada Volvo 360 di sini. Oh bukan, XC90, maaf. Itu salah satu model Volvo yang lebih premium. Wow. Coba tengok kalau ia terbuka. Ya Allah. Ya Allah, kereta masih terbuka, masih berdiri di sini. Masih berbau sangat wangi. Saya agak terdiam sekarang, macam seluruh kereta dan semuanya masih ada di sini. Mungkin kalau ada kunci, ia masih boleh dihidupkan dan terus dipandu bila-bila masa saja. Oh, banyak barang yang ditinggalkan di sini, dalam garaj. Sebuah peti sejuk retro, beberapa perabot, sebatang pokok penuh di sana. Tapi awak terkejut dan terdiam sebab kereta yang ditinggalkan di sini, tayar-tayar masih ada angin. Kereta nampak macam betul-betul baru, 10-15 tahun dari kali terakhir tempat ini didiami, sebelum perkara buruk ini berlaku. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh ke rumah, ada satu lagi garaj di sini, di sebelah ini. Oh, dan ia nampak lebih daripada sekadar garaj. Ia kelihatan seperti kawasan tempat tinggal. Beberapa buku terikat masih terletak di sini. Dokumen mungkin dari perniagaan, saya nampak 1921 tertulis di sini pada dokumen-dokumen ini. Oh tidak, 1981. Itu sudah lama sekali, 1981. Sastra dan segala-galanya ada di sini. Malah ada pancuran mandi ya. Ini nampak seperti tempat di mana mereka mandi selepas kerja atau sebuah pondok kecil tambahan di mana seseorang boleh tidur. Sebuah balang besar. Dari zinc hijau dataran tinggi, itu yang tertulis di situ. Saya tak tahu apa maksudnya. Dan lihatlah keindahan pagi di sini. Ada kabus yang berlegar di sekeliling tempat ini, memberikan suasana yang lebih misteri. Saya suka meneru ke tempat terbiar pada waktu pagi. Ia mempunyai, seperti yang saya katakan tadi, ada suasana tertentu di sini, terutamanya dengan kisah seperti ini, suasana yang sangat mistik dan mitos. Dan benar-benar membuatkan meneroka tempat-tempat ini terasa seperti berjalan dalam sebuah film. Memang sangat indah. Tetapi di sini kita boleh lihat bukti pertama tentang apa yang berlaku di tempat ini. Masih ada pita polis lama tergantung di sini di tepi. Dan itu dari masa mereka menemui mayat François di dalam tempat ini pada tahun 2013. Sudah 12 tahun yang lalu. Pada ketika ini, ia adalah sebuah rumah yang cantik dari luar. Saya sejujurnya ingin tinggal di sini, tetapi tidak jika ada pembunuhan berlaku di dalam rumah ini. Baiklah, mari kita kelilingi rumah ini. Jadi Eve, Bapa kepada Anna, dia juga seorang pemburu yang sangat berdedikasi. Dan mungkin itulah sebabnya dia tinggal di sini. Kerana kawasan ini memang terkenal sebagai kawasan yang sangat sesuai untuk pemburu. Dan ramai pemburu tinggal di sekitar sini, serta mempunyai pondok di sini. Dan mungkin itulah sebabnya dia memutuskan untuk berpindah ke sini. Kerana keluarga Eve sendiri sudah sangat kaya sebelum dia lahir lagi. Seperti bapanya telah mengumpul banyak wang dan meninggalkan banyak harta kepadanya sebagai warisan. Anda juga boleh lihat di sini pada pintu, ia tertulis bahawa tempat ini dilindungi oleh polis dan pelikat ini telah pudar sepanjang tahun. Ia ada penggera katanya, tetapi itu sudah tidak benar lagi selepas sekian lama. Dan saya baru saja periksa, kita memang tidak boleh masuk ke kawasan patio di hadapan rumah ini. Jadi anda boleh lihat sekilas apa yang ada di dalam sana. Pelana kuda,
Lampu saya menghalang, saya padamkan dulu. Pelana kuda, kabinet, beberapa kertas, dan beberapa barang rawak yang terletak di sini. Kawasan patio itu, saya juga perasan di pintu ini ya, ada satu lagi plekat polis di bahagian tepi sini. Jadi mereka betul-betul menutup setiap pintu di tempat ini. Dan mereka juga melalui semua ini menemui 8 bukti terhadap Ana kerana dia sendiri sebenarnya tidak melakukan jenayah itu. Dia mengupah seseorang untuk melakukan jenayah itu bagi pihaknya. Saya cuma nak tunjukkan anda sedikit gambaran tentang keindahan hartanah ini dari bahagian belakang. Apabila pintu-pintu dibuka, orang ramai duduk di sini di bahagian belakang kereta dan di teres di atas sana mereka menikmati pemandangan indah kawasan desa ini, kawasan hutan ini. Di belakang sini. Sangat cantik. Dan seperti yang saya katakan terutamanya pada waktu pagi sekarang ini. Okey? Jadi sangat mudah. Seseorang telah meletakkan palet di sini dan tingkapnya terbuka luas untuk kita masuk ke dalam bangunan ini. Apabila beliau meninggal dunia pada tahun 2011, beliau meninggalkan separuh hartanya kepada anak perempuannya, Ana, dan separuh lagi kepada istrinya, Francoise, walaupun mewarisi sebuah villa di Spanyol dan 1,5 juta euro. Ana melihat ibu tirinya sebagai penghalang untuk menguasai sepenuhnya harta pusaka itu. Ana mempunyai hubungan yang mendalam dengan Edward, seorang penjenayah yang dikenali dan bekas pasangannya. Lelaki ini kemudiannya didapati berada dalam senarai paling dikehendaki penjenayah Belgium. Bertemu semula pada tahun 2012, hubungan mereka, hubungan toksik, dihidupkan semula, didorong oleh keputusasaan dan ketamakan. Bersama-sama, mereka merancang untuk menyingkirkan Francoise. Ana memberikan Edward senjata, mendakwa ia untuk perlindungan. Melalui rangkaian jenayah mereka merekrut Gregory, seorang pesalah kecil yang sanggup menarik picu demi bayaran. Pada malam 11 Oktober 2013, dia melaksanakan rancangan itu, menembak Francois dengan kejam di dalam rumahnya. Tetapi pembunuh-pembunuh itu melakukan kesilapan. Polis dengan cepat mengumpul bukti DNA Ana pada puntung rokok berhampiran tempat kejadian, kesan tembakan dalam keretanya, dan kaitan keuangan dengan Edward dan Gregory. Mereka mengatur tempat kejadian seolah-olah rompakan yang gagal, tetapi penganalisis forensik mematahkan alibi mereka. Jenayah itu telah dirancang terlebih dahulu, dan Ana berada di tengah-tengah segalanya. Saya cuma nak cakap, kalau anda belum lagi, sila lawati laman web yang ada di bahagian deskripsi kerana sekarang kami ada keluarkan barangan baru seperti barangan asal Bros of Decay, tapi kami juga ada pelbagai jenis barangan lain di sana seperti cawan, topi, sarung telefon, semua yang anda suka dan ia sangat membantu menyokong saluran ini. Saya ingin mendokumentasikan kisah-kisah seperti ini dan perkara-perkara seperti inilah yang benar-benar memungkinkan Bros of Decay wujud. Jadi, sila semak. Dan sekarang, mari kita rakam ini. Tempat yang luar biasa di sini. Mereka mempunyai ruang tamu yang sangat-sangat besar. Seperti yang Anda boleh lihat, ruang terbuka yang sangat-sangat indah, di mana keluarga boleh bersama-sama. Dan jika ia adalah sebuah keluarga yang bahagia, mereka akan mempunyai kenangan yang bahagia di sini. Tapi saya terasa ini adalah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Ana, anak perempuan kepada Eve, dia sangat terlibat dalam jenayah dan telah melakukan banyak jenayah. Sepanjang hidupnya bersama bekas suaminya, bahkan sudah ada gambar pertama di sini. Saya tidak tahu dari zaman bila atau siapa orang-orang dalam gambar ini. Mungkin itu Francois dan Ana, tapi saya tak begitu percaya. Kerana dia jauh lebih tua daripada wanita yang kita lihat di sini. Dalam gambar di sebelah kanan, terdapat banyak buku dan kotak cerut. Masih tinggal di sini, apa sebenarnya itu? Apa yang ada di dalam sini nampaknya? Beberapa pemetik api atau sesuatu, sudah tentu perkara pertama yang Anda lihat di dinding di sini ialah topi pemburu dan beberapa perabot cantik yang turut berada di sini. Mari kita lihat lukisan ini. Itu memang lukisan sebenar. Wow. Adakah ia ditandatangani oleh seseorang? Libet 1962 tertulis di sini. Wow. Salah satu daripada itu ialah kerusi upholstery Perancis.
sangat cantik, dan nampaknya pada satu ketika banyak pinggan sudah pun dikemas dan banyak barang di dalam rumah ini mula dikemas. Saya tak pasti oleh siapa atau kenapa, tapi sejak François meninggal dunia, tiada siapapun dibenarkan masuk ke sini lagi. Soalan yang saya baru tanya diri sendiri dan juga yang saya baru tanya Leon ialah, sebagai contoh, jika Anda membunuh seseorang, jika Anda membunuh keluarga sendiri, adakah Anda masih menjadi waris kepada apa sahaja yang ditinggalkan? Kerana itu nampak sangat pelik bagi saya. Anda membunuh seseorang dengan cara yang sangat jahat dan kemudian masih menerima wang itu. Dia dipenjarakan seumur hidup. Tetapi adakah dia masih menerima wang itu? Dan adakah dia masih menerima serta menjadi pemilik rumah ini? Itu adalah sesuatu yang saya tertanya-tanya semasa berada di dalam rumah ini. Anda tahu, dokumen dan banyak barang yang ditinggalkan di sana. Ia akan diletakkan di sini, satu ruang yang sangat terbuka dengan lebih banyak bahan bacaan dan buku yang ditinggalkan di sini. Orang yang sangat-sangat bijak, yang banyak membaca dan mempunyai banyak perniagaan sepanjang hidup mereka. Hidup mereka, oh itu sangat berkulat. Itik, sudah tentu banyak itik. Saya belum tunjukkan candelier ini lagi yang tergantung di sini. Ikan tembaga di sini. Tetapi juga seni bina pondok ini, atau rumah agam, atau apa sahaja yang anda ingin panggil rumah yang kami berada di dalamnya sekarang. Ia benar-benar sangat cantik, dengan rasuk kayu yang terdedah, rasuk sokongan, malah ada reka bentuk pada rasuk itu. Sangat-sangat menarik. Wow. Saya suka yang ini. Salib Yesus Kristus di sini ya Tuhan. Banyak botol arak lagi. Saya sejujurnya rasa bahawa ini adalah If. Bapa kepada keluarga itu, wow. Kita akan lihat banyak lagi gambar apabila kita naik ke tingkat atas rumah. Dan yang ini sebenarnya dari tahun 2012, tetapi dicetak pada tahun 2012. Ya, ini mungkin dia meninggal dunia 2 tahun sebelum istrinya yang tercinta, François, dibunuh. Tengok pinggan-pinggan itu di atas sana. Mereka diletakkan di atas papan kayu ini. Dan di sini mereka mempunyai ruang tamu yang besar. Ruang yang cantik, sofa di sini, mereka boleh menyalakan api. Mungkin ada televisyen di sudut bilik itu dan ketika ini. Bila bidah ini dibuka, mereka boleh melihat seluruh halaman belakang sambil menikmati keindahan alam sekitar rumah. Seluruh meja penuh dengan gelas seperti yang anda boleh lihat. Mereka memang sangat meminati burung hantu. Semua barang mereka, kasut mereka, selipar mereka, semuanya ditinggalkan selepas waktu itu. Satu lagi kotak yang penuh dengan barang-barang. Mari kita lihat sudut ini kerana ia nampak sangat menarik dan juga sangat penuh. Satu lagi burung hantu seperti yang anda boleh lihat. Ya, burung hantu memang tema di rumah ini. Ini satu lagi. Ini satu lagi, ada lili di mana-mana. Oh ya, dan ini adalah sebuah kilang besi lama. Sebuah kilang besi. Ayahnya adalah pemilik salah satu kilang besi ini. Dan dia telah memperoleh banyak wang. Apabila Yves meninggal dunia, dia mewariskan harta kepada isterinya François dan anak perempuannya Anna. Dan sebenarnya Anna sudah pun mendapat separuh daripada harta pusaka itu. Jadi sebab itulah agak pelik dia memutuskan untuk membunuh ibu tirinya. Tetapi dia meninggalkan mereka sebuah rumah di Spanyol. Rumah ini €1,5 juta, setengah juta lagi di Bank Switzerland. Ditinggalkan mereka begitu banyak wang dan masih itu pun tidak cukup. Baiklah, apa yang kita ada di sini? Kita ada sebuah kotak penuh dengan kaset-kaset itu. Kita dah jarang jumpa benda-benda macam ni sekarang. Yang terbaik daripada.
cantik. Dan ini adalah cat beer, kita panggil macam tu. Dan ini salah satu jenama bir Belgium kegemaran saya, Crystal. Bir yang sangat sedap. Kalau anda nak cuba, kalau anda datang ke Belgium, memang wajib cuba. Tengok kabinet arak tu, memang mereka suka minuman keras. Seperti yang anda boleh lihat di sini. Wah, saya terus terlepas pandang lampu ini. Keadilan ditegakkan dengan pantas dan para penyiasat berjaya membongkar rancangan pembunuhan upahan itu yang membawa kepada penangkapan Anna dan Edward. Di bawah tekanan, Gregory mengaku dan menceritakan bagaimana Anna merancang rancangan itu. Di mahkamah, bukti yang dikemukakan tidak dapat disangkal. Walaupun dia menafikan, Anna didapati bersalah kerana mengarahkan pembunuhan itu. Pada tahun 2015, dia dijatuhkan hukuman penjara 25 tahun, manakala Edward menerima 30 tahun. Selepas kes ini selesai, satu hakikat masih tersisa. Kehidupan François Michaud adalah diambil alih oleh kekayaan, pengkhianatan dan keinginan yang kejam untuk berkuasa. Memang terasa seperti dulu ada lebih banyak benda di dalam ruang tamu ini. Ada ruang kosong yang sangat besar. Dan satu-satunya benda yang masih terletak di sini ialah batu ini. Saya rasa ia adalah kulit babi hutan kalau saya tak silap. Ya, itu kemungkinan besar kulit babi hutan. Memang banyak benda yang telah hilang dari rumah ini sejak lama dulu. Apa ini di belakang sini? Oh, wow. Saya tak patut bunyikan loceng ini. Tapi sebenarnya ada loceng tergantung di sini. Wah, itu menakjubkan. Sekali lagi gambar Eve yang sama masih tergantung di dinding. Banyak pinggan porselin yang dicat dengan cantik seperti cawan-cawan di bawah ini. Dan semuanya masih ditinggalkan di tempat ini. Saya sangat suka. Sekali lagi, tema itik kembali di sini. Bekas sup ayam. Wow. Cari apa? Semua barang masih ada di sini. Suduk, garpu, perak, dan semuanya. Ini dibuat daripada tanduk rusa. Wow. Lihat apa yang kita ada di dalam kabinet. Pinggan dan semuanya masih ada di sini. Semua pinggan mangkuk porselin. Dan di tengah-tengah bilik ini adalah ruang makan mereka. Sekali lagi, kerusi baldu merah itu muncul lagi dengan lampu chandelier yang indah di atasnya. Dan meja makan itu masih dibuat untuk 5 orang. Siapapun 5 orang itu saya tak pasti. Tapi mereka adalah orang yang sangat peramah dan mereka sering menjemput ramai orang ke sini. Saya dengar begitu. Jadi mungkin mereka pernah mengadakan parti terakhir di sini dulu. Satu lagi dinding dipenuhi dengan pinggan mangkuk porselin. Bekas-bekas cantik tergantung di sini. Dalam pelbagai saiz mereka ada seperti tanda tangan di bahagian bawah. Saya tak pasti apa sebenarnya. Rupa tembaga pada mereka sangat cantik. Memang nampak tembaga yang menarik. Lihat patung darah ini yang berdiri di sini. Saya tak faham apa yang tertulis di situ. Tak ada, okey? Dan kemudian ada sebuah kabinet besar berdiri di sudut ini. Penuh dengan buku sekali lagi. Sastra, ada satu lagi hiasan babi hutan terletak di sini di atas lantai. Memang jelas anda boleh nampak bahawa lelaki ini, dia sangat suka memburu dan ia jelas kelihatan di seluruh rumah ini. Betapa indahnya tempat ini saya. Saya benar-benar mengagumi ruang tamu ini. Sangat cantik. Saya baru perasan ada satu lagi lambang di atas pintu yang memaparkan seekor rusa di situ. Dan dari sini kita juga patut terus ke bilik seterusnya yang saya percaya adalah lorong rumah ini. Dan saya nampak ada juga sebuah bilik di belakang saya di sini. Oh, tengoklah sinki itu. Wow, itu memang sinki yang cantik. Dibuat dengan sangat baik. Dan tanda saya juga dalam gaya yang sama. Wow,
Itu memang luar biasa. Tempat ini memang ada gayanya. Dan satu lagi topi pemburu terletak di sini, di atas tandas lorong ini. Sekali lagi, nampaknya mereka sedang mengalihkan barang-barang dan meletakkan barang-barang di luar rumah. Pada satu ketika, satu perkara yang saya perasan di sini, di sudut mata saya, ialah patung ini yang tertulis Saint Yves di situ. Jadi itu nama lelaki itu. Sudah tentu itu seorang santo. Wow. Dan juga perkara tipikal ini yang Anda jumpa di tempat-tempat terbiar. Dan kemungkinan besar ramai orang masih ada di dalam rumah mereka, yaitu sudut telefon. Tetapi bagi generasi baru di tempat asal saya dan orang yang lebih muda daripada saya, ini memang macam dari dunia lain. Seperti mempunyai telepon di atas rak di sudut rumah. Mungkin juga ada mesin fax atau perasan modem dengan wifi. Ada shilling kecil masih terletak di sini, 1 sen, 1 sen euro, dan juga koleksi kecil cangkerang. Yang ini sangat menarik, ada sedikit batu karang melekat di sisinya. Wow. Susun semua itu dengan elok semula, ya seperti yang saya katakan, banyak barang diletakkan di sudut ini. Mari kita lihat di dalam kabinet juga. Di sini dia simpan, di sini dia, dan dia simpan jaket mereka untuk keluar rumah, beberapa kamera twist up, Renault Panorama, sebuah. Banyak barang masih tinggal di sini. Oh, ada juga mesin jahit. Ini adalah pintu masuk utama ke rumah dengan lambang di atas sana. Saya tak pasti jika keluarga ini mungkin bukan bangsawan, tapi mereka memang kaya. Jadi mereka memang mempunyai banyak pengaruh di banyak tempat. Ada sedikit kerusakan di dinding sini. Rumah ini sedikit runtuh, tapi maksud saya, ia masih dalam keadaan yang luar biasa. Walaupun telah ditinggalkan selama 10 tahun dari sini, kita boleh masuk ke dapur. Saya nak tengok dulu dalam kabinet ini. Yang sangat pelik kerana saya baru saja melihat di dalamnya dan sebenarnya ada sejenis tangga di sini. Dan ini membuatkan saya percaya bahawa rumah ini mesti pernah diubah suai pada suatu ketika. Dan tangga itu menuju ke sesuatu pada suatu masa. Kalau tidak, saya rasa ia sangat pelik. Tapi sekarang mereka hanya simpan semua barang pembersihan mereka di sini, seperti yang Anda boleh lihat. Dan kemudian dari sini kita terus masuk ke dapur, sebuah dapur yang sangat cantik dan indah, dengan kerja kayu di dinding dan barang-barang yang berselerak di merata tempat, jak-jak yang cantik dan cawan teh serta segala-galanya. Kabinet masih penuh, dengan gelas, rempah-rempah dan kopi, seperti mana sepatutnya di dapur. Hiasan di merata-rata tempat, lihat rak rempah ini yang ada di dinding. Wow, ia boleh dipusing. Kemudian anda boleh ambil salah satu daripada ini yang dilekatkan dengan magnet. Ia hanya melekat begitu saja. Oh Tuhan. Okey, itu dah tak boleh digunakan lagi sebab dah berkarat sepenuhnya. Saya letak saja di tepi sini. Tapi anda faham maksudnya. Ia boleh dipusing dan dilekatkan dengan magnet. Oh, kabinet pameran dengan barang-barang paling berharga kami di dalamnya. Lihat itu. Sebenarnya itik-itik masih terletak di sini. Ia masih elok sehingga tahun 2014. Okey, saya punya. Sebuah meja kecil, ada beberapa barang masih di atasnya. Apa yang kita ada di sini? Wah, ini sebenarnya ruang bawah tanah, ya Allah. Oh ya Allah, ia betul-betul dibanjiri air. Ada sesuatu yang kita boleh lihat di sini. Tidak, kita tak boleh. Ada bau di dalam sana. Satu perkara yang saya nampak di sini di dapur ialah ada juga katil anjing di sini. Jadi mereka memang ada anjing tinggal di tempat ini. Tapi sekarang kita akan lihat bahagian rumah yang sangat-sangat menarik.
Jom kita tengok di atas, di tingkat atas rumah ini yang cantik. Saya nampak satu lorong yang sangat panjang di sini. Wah, nampak agak unik. Banyak cahaya boleh masuk melalui semua tingkap di tepi ini. Banyak simetri juga. Di sini ada satu lagi topi pemburu tergantung di dinding, tapi ini tangga pertama yang membawa kita ke bahagian pertama rumah ini. Di tingkat atas ini, bilik tidur. Ya, terus masuk ke bilik tidur, Anda boleh nampak jaket bulu tergantung di dinding di sini yang saya pasti 100% mesti milik Françoise, istri Yves. Ya, wow, ada jahitan emas di situ. Almari kayu di sebelah sini. Tiada lagi pakaian beliau di dalamnya, tapi kita ada tempat duduk kulit ini. Saya tak pasti kulit jenis apa, tapi tempat duduk kulit. Dan satu lagi, tempat letak kulit, beg tangan. Maksud saya beg tangan, bukan tempat letak. Banyak postcard tergantung di sini. Satu lagi beg tangan. Begitu banyak beg tangan. Wow, baiklah. Adakah ini Yves dan François ketika mereka masih muda? Gambar yang sangat vintage. Dan di sini kita ada katil itu sendiri masih tersusun sejak dia meninggal dunia. Chandelier kristal masih tergantung di atasnya. Katil yang cantik masih di bawahnya. Meja sisi katil semuanya masih di atas. Ada semacam kotak kecantikan atau kotak solek, kotak makeup. Tinggalkan di sini. Sedikit kulat di sini pada dinding. Ada juga tempat di mana ia sedang runtuh di lorong bawah. Jadi mungkin ada kebocoran kecil di bumbung yang menyebabkan ia mula bocor di sini. Apa yang kita ada di sebelah sini ada boot-boot ini, Rock dan Nash. Ini adalah bat yang sangat berbulu terletak di atas kerusi ini. Dan collage gambar. Ini pasti boleh jadi Ana dalam zaman dia yang sangat naif. Coba membesarkan anak-anak dengan cara yang terbaik, tapi akhirnya mereka buat sesuatu seperti itu. Sudah tentu saya tak tahu sejarah keluarga atau cerita di sebaliknya. Tapi semua pakaian François masih tergantung di dalam almari di sini. Bag tangannya masih ada di bawah. Ini semuanya penuh dengan gambar-gambar yang diterima. Cut post daripada keluarga yang mereka semua terima sepanjang tahun-tahun ini. Tapi saya rasa ada juga beberapa gambar di dalam sini. Atau semua ini tidak. Ini semua hanya cut post. Sangat cantik. Memang luar biasa. Wow. Sekarang ada tulisan di bagian belakang. Kepada keluarga. Mari kita lihat apa yang kita ada di sini. Lebih banyak bekalan solek dan semuanya. Kasut kayu masih terletak di situ. Lihat itu. Itu mesti Ana atau François yang duduk di situ bersama anjing yang kemungkinan besar berada di tingkat bawah di ruang tamu. Adakah ini album gambar? Ya Allah, wow, ini album gambar yang masih penuh dengan semua gambar keluarga daripada Honor dan François. Look at that. Yang pertama, ketika dia masih sangat muda. Mendaki gunung yang diliputi salji. Dan saya rasa ini adalah pintu sisi rumah itu. Wow. Oh, begitu banyak kenangan orang-orang ini yang masih tertinggal di tempat ini. Saya sejujurnya pasti
bahawa dia mungkin tidak dapat mewarisi rumah itu. Selepas segala yang berlaku dan hingga hari ini, dia masih di penjara. Lihat itu. Melalui hutan. Itu nampak seperti Yves pada zaman mudanya dan François pada zaman mudanya. Wah! Itu album gambar yang luar biasa. Ia adalah khazanah kenangan yang berdiri di situ. Ini adalah sejenis bilik persalinan, tempat di mana mereka boleh bersiap-siap. Saya belum beritahu lagi, di sini kita masih ada beberapa pakaian Yves sendiri yang masih terletak di dalam almari ini. Ya. Baiklah. Terlalu banyak barang. Lebih banyak kasut di sini, lebih banyak seluar dan segala-galanya. Rumah yang luar biasa. Lian sebenarnya baru saja sebut sesuatu kepada saya. Dia kata lelaki ini sebenarnya seorang doktor gigi. Dan kita boleh nampak dengan jelas di sini juga tertulis doktor gigi LSD di situ. Jadi Yves sebenarnya seorang doktor gigi dan saya baru nampak beberapa benda di bawah tadi yang juga menunjukkan perkara itu. Dan saya akan tunjukkan nanti sebelum kita keluar semula. Di sini kita nampak anjing dengan senapang dan segala-galanya. Jadi memburu sebenarnya adalah hobi dia. Oh, ada juga lebih banyak reput dan kulat terbentuk di tempat ini daripada yang kita sangka. Nampak lagi seekor itik dan sebuah kerusi, beberapa anak patung kayu ini. Wow, saya suka juga kertas dinding di tempat ini. Memang luar biasa. Satu lagi bilik boudoir. Dipenuhi dengan barang-barang. Ini adalah set kelahiran Yesus dengan seekor penguin di dalamnya. Baiklah, Anda akan jumpa benda paling pelik dalam rumah orang. Rumah-rumah ini penuh dengan kehidupan dan kreativiti dan Anda sentiasa akan jumpa benda yang buat Anda rasa, okey, aku tak sangka akan jumpa benda macam ni. Semua pakaian masih ada di sini. Satu lagi kabinet yang penuh sampai melimpah. Dengan buku-buku, dan juga sedikit terumbu karang. Ini memang sangat menarik. Mereka jelas banyak mengembara ke seluruh dunia dan telah meneroka banyak negara. Dan budaya seperti yang Anda boleh lihat. Dan saya percaya bahawa sebelum Yves meninggal dunia, ini pasti bilik tidur utama mereka yang menghadap ke halaman belakang pasti sangat cantik. Ada kursi antik di sini, tetapi sekali lagi, ada lebih banyak beg tangan kulit di atasnya. François memang peminat barangan mewah. Satu lagi gambar yang indah berdiri di sini. Ini sudah pasti gambar François. Sudah pasti dan ini mesti gambar Yves. Malah dompet masih terletak di sini. Tengok kalau ada apa-apa yang menarik di dalamnya. Tidak, ia cuma untuk menulis beberapa perkara di atasnya. Lebih banyak burung hantu di mana-mana. Oh, tengok ini, kita ada satu timbunan gambar di sini, gambar François, makan malam keluarga. Ini sekali lagi François pulang. Dan ini satu lagi acara keluarga, perhimpunan keluarga. Dan itu pasti di dalam rumah pada suatu ketika dahulu. Sebuah almari yang penuh dengan pakaian sekali lagi. Secara jujurnya, kalau saya mula mengira burung hantu di dalam rumah ini, saya mungkin sudah sampai 100 pada ketika ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka ada di mana-mana. Oh, ini gambar-gambar yang sangat cantik. Wow. Mereka memang menakjubkan. Acara sedang berlangsung. Menunggang kuda.
gambar indah Yves dan Francois bersama. Kerusi dengan seekor itik di atasnya. Dan sudah tentu apa yang Anda jangkakan. Lebih banyak burung hantu di mana-mana. Tetapi ini adalah salah satu ciri kegemaran saya di rumah ini. Ada balkoni di luar sini yang menghadap ke halaman belakang rumah mereka yang indah. Wah, itu memang luar biasa. Lumut tumbuh di sini pada ketika ini, tetapi di belakang rumah sana ada sesuatu lagi yang sangat luar biasa yang akan saya bawa Anda ke sana sekarang. Sebelum kita keluar semula, saya hanya ingin memperjelaskan tentang Yves yang merupakan seorang dokter gigi. Dan saya baru saja terlepas perkara ini ketika saya di sini. Di lorong itu ada sebuah patung dokter gigi. Berdiri di sini, ada seorang wanita sedang menerima rawatan. Di sini, pada patung tanah liat ini, dan juga di ruang tamu kami nampak satu lagi patung yang diperbuat daripada logam di sini. Ya, seseorang sedang berada di klinik pergigian, dan itu memang menjelaskan apakah pekerjaan Yves semasa hayatnya. Tapi sekarang baiklah, biar saya keluar melalui tingkap. Sekali lagi keluar dari rumah. Saya rasa ada lebih banyak tentang tempat ini daripada yang kita nampak. Boleh jumpa, jadi kita boleh lalu belakang rumah di sini. Saya memang akan sesat di sini. Inilah yang orang kata betul-betul hidup dalam alam semula jadi. Jauh dari semua orang. Dekat dengan minatnya dalam memburu. Saya tak pasti sama ada Anda sudah boleh nampak atau tidak. Tapi ada sebuah pondok memburu kecil di belakang rumah ini dan itu mungkin tempat Yves berehat bila dia keluar memburu. Atau saya sendiri tak pasti kenapa sebenarnya pondok ini ada di sini. Ada sebuah rumah kayu di belakang rumah ini. Itu memang tempat untuk dia datang bila dia memburu. Pintu rumah itu telah rosak sepenuhnya dari masa ke masa. Dan ada juga katil serta segala-galanya masih ada di dalam sini. Sebuah perapian besar di sebelah ini, cerobong asap dan semuanya. Masih ada beberapa blok kayu di situ. Banyak kulit lembu dan di sini Anda juga boleh lihat gambar seorang wanita atau seorang lelaki muda dan juga beberapa tanduk, beberapa kepala bertanduk masih terletak di sini di dalam pondok memburu itu. Ada banyak lagi di sebelah sini. Mekanisme Anda yang berpusing. Roda berputar di bawah sana. Saya rasa ia lebih kepada ruang lepak lelaki seperti yang anda boleh lihat. Kerana ada juga bar di sini, kita mungkin boleh jemput beberapa kawan dan tuang bir. Dan ada ruang duduk di mana mereka boleh menikmati masa bersama. Bila mereka terlalu mabuk, mereka mungkin akan tertidur di atas katil di sini. Itu andaian saya tentang tempat ini. Betapa sedih dan mendalamnya cerita ini, saya benar-benar merasainya sepanjang berada di tempat ini. Saya harap Ana mendapat keadilan. Tapi berdasarkan akhbar, dia dijatuhkan hukuman penjara 25 tahun. Dan dia sudah berumur, jadi mungkin dia akan habiskan sisa hidupnya di penjara. Diharapkan Yves dan Francois, saya nampak kamu berdua ada kehidupan yang indah. Saya minta maaf kerana ia berakhir begini. Tapi saya gembira mereka dapat mendokumentasikan rumah kamu dan membawanya ke internet untuk kali terakhir. Terima kasih semua kerana bersama saya hari ini. Pautan ke saluran dan pautan ke laman web ada dalam keterangan. Langgan saluran ini, tulis komen yang baik dan juga suka video ini. Saya akan jumpa anda minggu depan, satu lagi pengembaraan luar biasa di suatu tempat di dunia.